Putus adik. Kalau tertubik tu ustaz akan masuk mula dah. Terputus. Terputus line. Bahaya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bikhair. Sabahal khair. Sabahal nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Okey. Baiklah, kita sama-sama kita mulakan perjumpaan kita pada pagi ini dengan sama-sama berdoa. Okey, sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Ta'ala dapat kita sama-sama berjumpa pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan belajar. Nanti Ustaz tunjuk Ustaz sempat buat Google Form. Ustaz akan tunjuk kepada awak. Google Form yang Ustaz buat. Kenapa lagi? Oh, ada masalah ni. Masalah lain. Oh, okey, nampak. Alhamdulillah, nampak dah. Okey, tak tunjuk ini satu lagi dah. Okey. Okey. InsyaAllah pada pagi ini kita akan belajar unit 5 pantas berenang. Okey, tajuk yang akan kita belajar ialah pantas berenang. Kita nak belajar cara-cara untuk berenang. Hari ini kita nak belajar berenang. Siapa yang pandai dah berenang? Angkat tangan. Pandai dah berenang? Berenang. Sorang. Cuba kat tangan yang pandai berenang. Sorang aja. Oh. Jadi hari ni kita nak belajar cara berenang lah. Cara teori dia. Untuk praktikal tu, awak kena masuk kelab renang lah.
ataupun belajar di mana-mana tempat yang menyediakan perkhidmatan belajar berenang. Okey, kalau di sekolah kita ada kelab Kita ada kelab berenang. Cuma pengambilan tidak diambil lah kerana musim Covid ni. Kalau habis Covid lepas ni, kalau awak nak masuk kelab berenang ada dah. Di sekolah kita ada kelab berenang. Dan kita buat latihan biasanya di sekolah SMKB lah. Di SMKB tu dia ada kolam renang. Jadi siapa dia nak masuk lepas ni nanti habis musim Covid lah. Musim Covid ni kita tak boleh buka dah. Kau siapa yang ada? Siapa yang ada rumah dia ada kolam renang? Tak ada kolam renang. Oh, tak ada. Ada. Tak ada. Ustaz tak ada juga. Ustaz dulu berlatih berenang berana? Mana awak tahu? Tali air cerai ni. Ya. Balik rumah kena godeh. Kena godeh kemuk. Tak usir nama. Kena godeh. Lah ni tak boleh mandi dah tali air tu. Sebab apa? Sebab kotor. Zaman ustaz kecil-kecil dulu bersih lagi. Sekarang ni sudah kotor. Sebab masuk air lokal pun masuk situ. Masuk situ belakang. Jadi kotor lah. Tak gamak kita nak mandi ya. Kotor. Jadi bagi yang nak belajar berenang boleh masuk kelab berenang lah. Ataupun ibu bapa awak masuk mana-mana kelab berenang ataupun mereka yang menyediakan perkhidmatan untuk belajar berenang. Dan bayar dia bukan murah dah. Puluh-puluh ringgit sejam. Kalau sukan berkuda, Ustaz pernah hantar anak Ustaz sukan berkuda. RM70 sejam. Tu kalau naik kuda. Naik kuda RM70 sejam. Kalau berenang ni, tak pasti Ustaz. Mungkin murah sikit kali. Tapi puluh-puluh jugalah sejam. Jadi insyaAllah kita akan belajar pada hari ini. Unit 5, pantas berenang. Pantas berenang. Jadi Ustaz telah siapkan Google Form untuk rujukan dan juga untuk latihan awak. Kita tengok. Bersedia semua? Bersedia? PJK tahun 2, Pendidikan Jasmani Kesihatan tahun 2, Unit 5, pantas berenang. Okey, sebagaimana biasa, mula-mula sekali awak tip nama awak lah. Awak tip nama awak. Cuma hak minggu lepas tu, borang tu Ustaz tak ada nak siap. Komputer Brona. Kalau minggu lepas minggu ni alhamdulillah. Ustaz beli dah komputer second hand saja ya. Second hand lah. Beli hak murah-murah. Okey, awak tip nama awak. Contohnya Ustaz tip nama Ustaz. Kalau kelas lain nak guna, dia tekan other, kemudian tulis nama. Ni bagi kelas lain lah. Sekolah mana? SK mana? Kalau awak SK Selah, tekan SK Selah. Kalau sekolah lain, tekan other, kemudian tulis SK mana? SK Kampung Imam Lapa. Kampung Imam Lapa. Ada Kampung Imam Lapa Ada di Terengganu Kampung Imam Lapa. Kampung Imam Lapa. Nyanyi kota imej itu. Allah Rabbi. Nyawi nama kampung. Kampung Imam Lapa. Jadi semalik-maliknya ubah lah. Kalau nama tak comel kita ubah. Apa ni Kampung Imam Lapa ni? Kelas. 2 ke apa? Pilih awak atas sekali 2 amber. Ustaz kelas 20 tu. Kelas Ustaz ni 20 tu. Kemudian tekan next. Okey, video dan nota. Okey, Ustaz ada masukkan video. Awak boleh tengok video cara ampungan. Hari ni kita nak belajar cara mengampung. Okey ni. Ni nota daripada buku teks. Muka surat. Surat apa ni?
45. Muka surat 45. Okey, kita tengok. Unit 5, pantas berenang. Unit 5, pantas berenang. Ajmal dan keluarga. Ajmal ni nama murid lah. Ajmal dan keluarga menyaksikan kejohanan renang. Ramai ibu bapa datang memberikan sokongan kepada para peserta. Di antara acara sukan ialah acara renang lah. Ada. Contohnya dalam sukan Olimpik baru ni kan, ada acara renang. Bagi pantas berenang. Orang yang sampai dulu dikira sebagai pemenang lah. Kita tengok orang berenang tu. Ada 1, 2, 3, 4 peserta berenang. Okey. Kemudian tajuk seterusnya ialah seronok terapung. Ni merupakan asas untuk kita berenang. Jadi kita nak berenang kena ada ilmu lah. Pertama sekali kita kena belajar mengampungkan diri kita supaya kita ni terapung di atas air. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia supaya kita ni boleh terapung atas air. Nak buat macam mana biar kita terapung. Okey, kita tengok dah. Ajmal, Wijaya, Kamkiat dan rakan-rakan sedang belajar apungan lentang. Ni yang awak nak belajar ni disebut sebagai apungan lentang. Kita nak apungkan diri kita secara kita tidur terlentang. Dalam keadaan kita ni terlentang lah. Disebut sebagai apungan lentang. Awak tengok gambar tu, nombor 1 tu. Nombor 1 tu. Apungan lentang. Kemudian di dinding tu ada peraturan di kolam renang. Jadi kalau kita nak pergi kolam renang, biasanya ada peraturan dia. Macam awak, kalau awak masuk kelab renang di SK Islah, apabila kita pergi tempat kolam renang tu dia ada. Di sini dia tunjuk ada 4. Ada 4 peraturan. Okey, Ustaz buat besar. Nampak ke tak? Nampak. Nampak walaupun tak terang tapi kita boleh baca dia. Pertama dia kata apa? Jangan gabal. Jangan berlari. Ada 4 peraturan. Pertama, jangan berlari. Kita tak boleh berlari semasa berada di kolam renang. Sebab boleh membahayakan diri. Sebab biasanya kolam renang ni dia berair. Jadi lantainya kemungkinan licin. Maka tidak dibenarkan berlari. Kalau awak rebah, boleh membahayakan diri lah. Boleh membahayakan diri awak. Rebah kena jatuh kepala dulu, bahaya tu. Yang kedua, tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman. Tak boleh bawa makanan, bawa minuman ke kolam renang. Tak boleh. Takut minuman tu jatuh dalam kolam ataupun makanan tu jatuh dalam kolam ataupun jatuh di lantai, menyebabkan licin, kotor dan seumpamanya lah. Yang ketiga, tidak dibenarkan memakai selipar dan kasut. Tidak dibenarkan memakai selipar dan kasut. Nampak tu? Selipar tak boleh pakai, kasut tak boleh pakai. Kena kaki air lah. Dalam kawasan kolam renang tu. Tak? Tak boleh pakai selipar, tak boleh pakai kasut. Kena berkaki ayam. Maksudnya tidak memakai alas lah di kawasan kolam renang tersebut. Yang keempat, tidak dibenarkan memakai bikini. Tahu bikini? Bikini yang pakaian perempuan tu. Hak tutup tengah, dia tutup celah tu sikit, lepas tu dia tutup atas sikit. Pusat nampak, nampak habis. Tu tak boleh lah. Tu pakaian orang putih di tepi pantai ni. Tak boleh kita pakai di kolam renang ni. Biasanya kolam renang tempat kita ni dia tidak benarkan lah pakai bikini ni.
Dia ada pakaian khas dah. Ada pakaian khas. Dia ada pakaian khas dia. Okey, itu empat peraturan. Ingat molek tu. Okey, kita tengok. Okey, ada seorang rakan ni dia melarang rakan, nampak rakan dia ni berungga, berlari, maka dia melarang. Jangan berlari. Jangan berlari. Kemudian seterusnya, gambar yang awak nampak ini ialah apungan lentang. Lakuan apungan lentang. Kita nak apungkan diri secara terlentang. Nak belajar untuk mengapungkan diri. Jadi bagi orang yang baru belajar, biasanya dia ada instruktor lah. Dia ada guru yang mengajar cara nak apung diri. Kemudian kadang-kadang dia guna pelampung. Tengok laki awak ni, awak baju hijau ni. Dia ada pelampung. Dia guna pelampung. Nampak tak? Dia ada berapa kaedah cara untuk kita melatih apungan letang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah ni. Nanti lepas ni Ustaz akan sebut cara satu persatu. Okey, bahagian informasi dia kata baju renang yang sesuai diperbuat daripada bahan sintetik dan kain lekra yang tidak menyerap klorin. Jadi nak pakai baju tu dibuat daripada bahan sintetik dan kain, Ustaz tak pasti nak sebut apa, lekra aku kan. Yang tidak menyerap klorin, yang mana baju ni dia tidak menyerap klorin yang ada dalam kolam renang tersebut. Awak tahu klorin ke? Klorin ni biasanya orang masuk dalam air untuk menghapuskan kuman dan seumpamanya. Jadi kalau kita pakai kain biasa, biasanya dia akan menyerap klorin tu. Jadi tidak dibenarkan lah. Kena pakai baju khas. Seperti mana yang rakan-rakan awak dalam gambar ni pakai ni. Pakai baju khas ni. Dibuat daripada bahan sintetik ataupun kain lekra tu. Yang mana dia tidak menyerap klorin. Okey, tengok nota guru. Murid perlu yakin semasa melakukan apungan lentang. Maksudnya kita kena yakin lah. Jangan kita kelam kabut. Jangan kelam kabut. Tak ada apa-apa. Kena tenang. Kena tenang, yakin. Cikgu ada, tak apa. Cikgu bahagia pegang. Untuk peringkat asas. Minta murid tenangkan fikiran dan jangan lupa bernafas. Kita bernafas molek. Semasa apungan tidak ada pergerakan pada masa itu. Semasa kita mengapung tu, tidak ada pergerakan lain. Kita tidur terletak je dalam air. Kita apung diri kita. Tidak ada buat pergerakan lain dah. Nampak dah? Okey. Ni cara dia. Cara untuk buat apungan letang. Pertama sekali, badan perlu berada di atas permukaan air. Kita terletak atas air. Kemudian kita depa tangan. Depa tangan dah. Depa terletak. InsyaAllah. Dengan cara dia akan terapung lah. Dia akan terapung. Kemudian, bengkokkan sedikit badan ke dalam air. Sebab kita terletak molek. Tu peringkat asas tu. Apabila kita boleh menguasai, boleh duduk terletak, boleh napur molek. Dia kata bengkokkan sedikit badan ke dalam air. Kita bengkokkan sedikit badan ke dalam air. Pastikan yang ketiga, pastikan kedudukan badan seperti sedang duduk. Seperti sedang duduk dan seterusnya perlahan-lahan turunkan kaki ke dasar kolam dan akhir sekali berdiri dalam keadaan tegak dan selamat. Ini peringkat asas. Biasanya kolam yang awak guna, kolam yang tidak dalam lah. Kolam yang tidak dalam, awak berdiri tu sedang molek. Tu biasanya ni peringkat asas ni. Bagi orang yang mula-mula belajar untuk mengampungkan diri. Dia belajar apung terletak, dapat kuasai molek, barulah dia bengkokkan kaki dia turun
ke bawah perlahan-lahan sehingga berdiri. Sebab bagi orang yang telah kuasai, dia boleh terapung dalam keadaan berdiri dah. Terutama bagi kolam yang dalam. Awak tengok ke? Dalam kolam renang duduk terapung dalam keadaan berdiri tu. Terapung dalam keadaan berdiri, dia duduk kau-kau tangan dia. Tu dalam keadaan berdiri. Tu bagi orang yang telah menguasai. Jadi bagi peringkat asas, kita kena belajar apungan lentang dahulu. Okay, seterusnya. Lepas ni Ustaz akan tunjuk video. Aku seperti ikan. Kita lah, awak lah, seperti ikan. Manusia ni Allah Ta'ala bagi kehebatan dah. Dia boleh berenang. Ikan boleh berenang, manusia boleh berenang. Ikan boleh menyelam, manusia boleh menyelam. Okey, tendangan keribas yang betul dapat membantu kita berenang dengan lebih pantas. Ni teknik yang kedua ataupun lakuan yang kedua, iaitu tendangan keribas. Semasa kita nak berenang, kita kena tendang dengan kaki kita. Gerakkan kaki kita tu disebut sebagai tendangan keribas. Bukan tendangan tanpa bayar tak. Tendangan keribas. Ingat molek. Tendangan keribas. Nama dia. Orang duk gerak kaki tu kan. Ni cara dia melatih ni. Dia berada di tepi kolam, tangan dia diletak di tepi kolam. Kemudian cikgu akan pegang tubuh dia supaya terapung. Maka dia gerakkan kaki dia. Kaki lurus ke belakang. Jangan bengkokkan kaki. Kemudian nombor 2, ayun kaki kiri ke bawah. Kita ayun kaki kiri ke bawah. Kemudian ayun kaki kanan ke bawah. Bertukar ganti lah. Kemudian yang keempat, gerakkan kedua-dua belah kaki secara berselang-seli. Kena bertukar ganti kaki tu. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jangan kiri dua-dua ataupun kanan dua-dua. Ni perangkat asas ni. Kena kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tu panggil tendangan keribas. Tendangan keribas. Ni perangkat asas. Okey. Habis dah. Okey, kita tengok video sikit. Ustaz akan tunjuk kepada awak video. Bersedia. Okey, Ustaz tunjuk di YouTube lah. Biar boleh besar sikit. Kau boleh nampak sini? Boleh nampak dah? Okey, tak apa dah. Sini. Kita besar sikit view. Besar sikit. Sikit lagi. Okey, boleh. Bismillah. Kemahiran apungan lentang. Kedudukan badan terapung atau terlentang, kedua belah kaki lurus. Kedudukan badan terapung dan terlentang, kedua belah kaki lurus. Okey, itu cara dia. Bagaimana yang Ustaz terangkan tadi lah. Tu video. Ini yang guna pelapung. Dia ada pelapung tu. Okey, kemudian berdiri. Okey, tu. Nampak deh? Jelas ke tak? Jelas ke tak video ni? Jelas. Okey, tu cara apungan lentang. Okey, seterusnya, video seterusnya. Kita tengok sikit. Okey, bersedia. Slow. Nanti Ustaz derah. Hari ini, teknik apungan lentang. Sebelum kita mulakan, lihat peraturan di dalam kolam renang.
Okey, yang pertama, kamu dilarang minum di kolam renang, dilarang makan, dilarang kerja Ini peraturan di kolam renang. pengawasan daripada ibu bapa ataupun guru. Jom kita tengok video cara melakukan teknik Okey, ni apangan cara. lentang. Okey, ni mereka asah ni. Cikgu akan pegang telinga masuk dalam air, kepala atas, pandai atas. Terapun, tengok terapun tu kan. Okey. Relax, duduk relax. Tengok tu. Okey, terapun dah. Yang Okey. pertama yang kamu perlu lakukan semasa teknik apangan lentang ialah langkah pertama, berdiri dan tenangkan diri. Lalu diingat, semasa di dalam air, kamu perlu dalam keadaan santai, ya. Maknanya dalam keadaan relax. Jangan takut, lemas. Kerana ada cikgu dan ada juga pembantu yang pakar dalam renang. Yang kedua, kita perlu baringkan kepala ke dalam air perlahan-lahan. Okey, langkah ketiga. Okey, tengok molek langkah Angkat ketiga. kaki secara perlahan-lahan dan luruskan badan. Kita angkat kedua-dua belah kaki satu persatu. Okey, langkah keempat. Pastikan telinga terendam di dalam air dan dagu diangkat. Muka menghadap ke atas. Okey. Kita pastikan telinga kita ni kena air dan dagu kita kena angkat ke atas supaya air tak masuk kawasan mulut dan kawasan hidung. Itu adalah tempat udara masuk untuk kita bernafas. Okey, yang kelima, tangan didepakan ke atas paras kepala dan tapak tangan dihalakan ke atas. Dan kita depa tangan kita. Tapak tangan ke atas. Untuk kita seimbangkan badan kita di dalam air. Okey, yang keenam, tolak perut dan dada ke atas. Tolak perut dan dada ke atas. Kita rapung bagi badan kita. Apung lah. Yang ketujuh, okey, kamu dah berjaya lakukan apungan lentang. Okey, itulah cara apungan lentang. Mudah saja. Okey, mudah ke senang? Mudah ke senang? Mudah. Mudah Okey, seterusnya. Beres. Habislah bahagian teori. Seterusnya setengah jam yang kedua ialah bahagian latihan. Awak kena buat latihan. Siap baca nota semua, awak tekan next. Apabila awak tekan next, okey, ada sedikit latihan. Awak boleh buatlah. Apakah lakuan yang dilakukan oleh murid berikut? Lakuan apa? Apakah lakuan yang dilakukan oleh murid berikut? Okey, ada dalam 11 soalan. Ada dalam 11 soalan. Selesai awak tik jawapan semua, akhir sekali awak tekan submit. Apabila awak tekan submit, maksudnya segala yang awak buat ni, jawapan yang awak buat ni akan direkodkan ke dalam Google Meet Ustaz lah. Akan direkodkan dalam Google Meet Ustaz. Ustaz akan dapat tengok siapa yang jawab, berapa markah yang dia dapat. Jadi awak tak payah screenshot dah. Tak payah screenshot. Automatik Ustaz dapat berapa jawapan betul yang telah awak jawab. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada.
Jadi kalau tak ada, Ustaz akan beri kerja ni kepada awak. Ustaz akan masukkan di WhatsApp dah. Nanti dah. Okay, send. Okay, copy. Ustaz akan masukkan di WhatsApp 2 Amber. WhatsApp 2 Amber. Okay, sebentar lagi. Dia tengah baca. 2 Amber. Okay. Okay, tak tulis latihan pengukuhan PJK tahun 2. Latihan pengukuhan PJK tahun 2. Okey, boleh. Okey, ada soalan? Ada. Okay, awak tengok dalam WhatsApp tu sudah ada dah. Jadi masa ada lebih kurang 25 minit ni, gunalah masa 20 minit ni untuk awak menjawab. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey, terima kasih semua. Kalau ada sebarang masalah boleh WhatsApp Ustaz ya. Nanti tu. Ada yang tak bagi nama, ke hadir dia? Tak pergi lagi. Rizky Zayan ada. Mastura Zulkifli tu. Siapa dia? Yang guna nama Mastura Zulkifli. Fish Wafri. Fish Wafri. Fish Wafri. Fish Wafri. Kemudian Nur Qurratu Ain Akhtar. Nur Qurratu Ain Akhtar. Okey. Ziti Rozi. Yang guna nama Ziti Rozi. Kalau awak ada tarik sini. Ada tarik. Ziti Rozi. Yang guna nama Ziti Rozi tu, siapa dia ya? Ada ke tak tu? Yang guna nama Ziti Rozi. Aufa Nazirah. Okey, seterusnya Arbi Ibra. Yang guna nama Arbi Ibra. Tasnim. Okey. Ada lagi ke Ustaz? Tak tanya nama. Bagi dah deh. Okey, tak ada dah. Okey, beres. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Okey, boleh buat latihan yang Ustaz letak dalam WhatsApp lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye semua. Bye. Nanti. Bye.